kami adalah kumpulan N dan nama saya Jodila. Etika bermaksud pegangan individu atau sesuatu kumpulan yang bersifat akhlak dan moral. Manakala peradaban ialah tahap kemajuan sosial, kehidupan jasmani serta rohani, sesuatu bangsa, masyarakat dan sebagainya. Masyarakat makmur yang terdiri daripada masyarakat rakyat yang berbilang kaum, agama dan budaya dalam Malaysia dikatakan mempunyai ilmu etika dan peradaban yang tinggi sekiranya berkembang maju dalam kebudayaan. Namun, penghakisan penghayatan ilmu tersebut semakin meningkat dari semasa ke semasa, terutamanya dalam generasi muda. Berbagai isu disebarkan seperti yang berikut. Pengaruh media sosial terhadap penghayatan ilmu etika dan peradaban dalam kalangan generasi muda sangat kental. Media sosial mengakis nilai-nilai positif yang seharusnya dibina. Contohnya, kajian oleh Aziz dan Machine menunjukkan remaja Melayu tidak merasa bersalah dengan sesuatu apa program yang semakin lazim dalam budaya mereka karena kebebasan dan kemudahan akses media sosial. Seterusnya, media sosial juga memisahkan generasi muda dari kota interaksi sosial sebenar yang penting dalam membentuk nilai-nilai etika seperti rasa hormat, empati, dan komunikasi berbesar. Penggunaan media sosial secara intensif boleh melemahkan kemampuan sosial mereka, menjadikan mereka lebih individualistik untuk mengatasi isu ini. Langkah pertama adalah program literasi digital perlu diletakkan di sekolah untuk mengajar remaja cara menganalisis maklumat dalam talian dan mengelakkan arogan negatif. Pendidikan ini juga harus melibatkan ibu bapa dan masyarakat untuk membentuk nilai-nilai etika dan peradaban yang positif. Langkah kedua adalah mendorong remaja untuk terlibat dalam interaksi sosial secara langsung melalui aktiviti sukarelawan dan aktivisme. Ini memberi peluang untuk mengasah nilai-nilai sosial. Secara keseluruhan, pengaruh media sosial terhadap penghayatan ilmu etika dan peradaban dalam kalangan generasi muda sangat relevan dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi. Jika nilai-nilai etika yang positif terus terhakis, ia boleh mengakibatkan penurunan integriti sosial dan peningkatan tingkah laku yang tidak bermoral yang membawa kepada berbagai isu sosial seperti jenayah dan ketidakstabilan. Sekian, terima kasih. Pengaruh budaya pop terhadap etika dan tamadun dalam kalangan belia memberi impak yang ketara. Pada asalnya bertujuan untuk menguatkan suara biasa, budaya pop kini sering mengagungkan naturalisme dan hedonisme. Walaupun hedonisme boleh memberikan kelainan sementara, keterlaluan membawa kepada kebergantungan, mengurangkan kepuasan dari semasa ke semasa. Selebriti sebagai ikon budaya pop mainkan peranan penting, walaupun sesetengahnya memberi inspirasi yang lain mempromosikan tingkah laku bersih. Sebagai contoh, laporan selebriti yang terlibat dalam penyalahgunaan bahan boleh menyumbangkan tindakan sedemikian, menjadikan kelihatan boleh diterima oleh belia yang tidak terpegawai. Begitu juga, pengaruh media sosial sering meramaikan gaya hidup mewah, mengalahkan perbelanjaan berlebihan dan materialisme. Budaya pop juga meninggalkan piawaan kecantikan yang tidak realistik, dibertingkatkan dengan penyuntingan dan prosedur kosmetik. Sebagai contoh, imej badan ideal yang dipromosikan oleh industri fashion tertentu telah menyumbang kepada peningkatan kes gangguan makan dan harga diri yang rendah dalam kalangan remaja yang berusaha untuk memenuhi piawaan yang tidak dapat dicapai. Untuk mengatasi kesan ini, memupuk literasi media dan pemikiran kritis dalam kalangan belia adalah penting. Ibu bapa memainkan peranan penting dengan menerapkan komunikasi terbuka, menetapkan sepadan yang sehat dan membantu kanak-kanak membangunkan maklumat yang realistik dengan mempromosikan nilai diri dan pencapaian pribadi berbanding selebriti. Kita boleh melengkapkan generasi muda dengan daya tahan untuk mengharungi cabaran budaya pop secara positif. Globalisasi sebagai faktor utama memberi impak besar terhadap penghayatan etika dan tamadun di kalangan generasi muda Malaysia. Dengan kemajuan teknologi dan pengaruh budaya global, generasi muda cenderung menyokong budaya asing, seperti gaya hidup dan makanan segar, berbanding budaya tempatan. Contohnya, pelajar Universiti Malaysia cenderung menerima budaya global kerana keperluan untuk berasing.
dalam masyarakat global, mengabaikan budaya tempatan. Bagi mengatasi isu ini, institusi pendidikan perlu menekankan pentingnya warisan Malaysia melalui kurikulum yang memupuk pemahaman budaya tempatan bersama pegawai budaya global, seperti melalui program pertukaran budaya dan aktiviti interaktif. Implikasinya, jika tidak ditangani, globalisasi boleh menyebabkan kehilangan identiti budaya dan merosakkan warisan Malaysia. Sejahtera, saya akan menerangkan bagaimana perubahan sosial menjadi antara punca utama penghakisan ilmu etika dan peradaban dalam kalangan generasi muda. Perubahan sosial tak turun dengan segala. Kalau kita imbas zaman dahulu, generasi muda dibimbing oleh keluarga, adat dan agama. Nilai seperti hormat dan tanggungjawab sosial menjadi asas kehidupan mereka. Namun, kini keutamaan telah berubah. Fokus lebih kepada kejayaan individu dan materialisme. Pengaruh media sosial dan globalisasi turut membawa budaya luar yang menanamkan nilai tradisional kita. Akhirnya, generasi muda semakin jauh daripada prinsip moral yang menjadi asas masyarakat kita. Kesan perubahan sosial. Perubahan sosial ini memberi beberapa kesan besar. Hubungan kekeluargaan generasi muda lebih banyak bergantung kepada komunikasi digital, menyebabkan kurangnya keintiman dalam keluarga. Nilai moral terhakis, contohnya, peningkatan dalam isu seperti rasuah. Kurangnya etika menyebabkan mereka lebih mementingkan keuntungan pribadi, mencerdaskan kecekapan negara. Kehilangan jati diri budaya. Budaya kita semakin tertinggal kerana budaya asing lebih diutamakan. Perubahan ini bukan sahaja mengubah masyarakat, tetapi juga menggugat kemajuan negara secara keseluruhan. Kesimpulannya, hadirin sekalian, perubahan sosial tidak dapat dielakkan. Tetapi, kita perlu mencari keseimbangan antara nilai tradisional dengan gaya hidup moden. Hanya dengan cara ini, generasi muda dapat terus menghormati ilmu, etika, dan peradaban yang menjadi asas kesejahteraan masyarakat kita. Sekian, terima kasih. Sebagai sambungan daripada isu yang telah dibincangkan, salah satu faktor utama penghakisan etika dan peradaban dalam kalangan generasi muda adalah pendidikan. Walaupun pendidikan penting untuk membentuk pelajar yang berkualiti, kini tumpuan lebih kepada akademik, manakala nilai moral semakin dilupakan. Pendidikan sepatutnya mendidik pelajar bukan sahaja tentang ilmu, tetapi juga tentang tingkah laku yang baik. Sebagai contoh, subjek moral mengajar pelajar untuk membezakan yang baik dan buruk. Namun, apabila pendidikan lebih fokus kepada aspek teknikal, pelajar semakin kurang menghargai nilai-nilai ini. Contoh yang jelas ialah semasa pembelajaran dalam talian akibat COVID-19. Banyak pelajar tidak memberi perhatian sepenuhnya kepada guru dan ada yang melakukan aktiviti lain semasa kelas. Ini menunjukkan betapa pentingnya adab dan etika dipraktikkan dalam semua keadaan. Untuk mengatasi masalah ini, guru memainkan peranan yang besar. Mereka harus menjadi contoh teladan dan mengajar nilai-nilai seperti kejujuran, tanggungjawab dan belas kasihan. Dengan cara ini, pelajar akan lebih mudah menghayati nilai-nilai moral yang baik. Kesimpulannya, pendidikan yang seimbang antara akademik dan etika penting untuk membentuk generasi muda yang cerdas dan bertanggung jawab. Terima kasih. Kesimpulannya, jelaslah bahawa nilai-nilai etika dan peradaban adalah vital terhadap pembangunan sesebuah negara. Oleh itu, semua pihak memainkan peranan yang penting dalam konteks ini. Beberapa komedi semuanya golongan yang paling signifikan untuk diajarkan adat sopan santun supaya menyesuaikan diri dengan diri bermoral lebih awal. Hasilnya, sebagai negara yang berpendidikan, kualiti dan berpotensi dapat dilakukan. Kesejahteraan dan keamanan negara terjaga kerana munculnya sifat kehormatan, keadilan dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat masyarakat. Tambahan pula, pihak politik, ekonomi dan sosial yang stabil membolehkan Malaysia mencapai kegemilangan dan mampu berdaya saing dengan negara-negara lain yang atas dunia. Ini semua dari kumpulan N. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya akan menerangkan bagaimana Maybe like, I think change the